Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini, hari Selasa, pelajaran kita ialah masih lagi dalam bab termokimia. Oke, tapi saya rasa yang terakhir lah untuk bab termokimia. Lepas ni kita akan kelas yang seterusnya kita akan lihat soalan-soalan format SPM untuk bab termokimia ni. Dan untuk eksperimen, awak akan buat eksperimennya apabila dah kembali ke sekolah nanti. Jadi apa yang kita nak belajar hari ini, sambungan daripada minggu lepas, soalan penyelesaian masalah. Okey, minggu lepas saya dah suruh awak buat soalan pengiraan nombor 1 sehingga nombor 4. Masih ramai lagi yang belum hantar jawapan kepada saya. Ini soalan yang kelima. Okay, jadual menunjukkan nilai haba peneutralan delta H bagi tindak balas larutan natrium hidroksida dengan dua asid yang berlainan. Okay. Larutan natrium hidroksida tindak balas dengan yang pertama asid etanoik. Okay, nilai habanya negatif 52 kJ per mol. Kemudian tindak balas dengan asid hidroklorik, nilai habanya negatif 52 kJ per mol. Okay, nampak perbezaan dia di situ. Jadi terangkan sebab terdapat perbezaan dalam nilai haba peneutralan. Ini biasanya dalam soalan esei. Okay. Jadi soalan ni dah ada jawapannya sebenarnya dalam modul, dalam nota tu. Awak kena tengok balik beberapa muka surat yang sebelum. Okay, jadi jawapannya kita kena terangkan semula asid etanoik dan asid hidroklorik. Awak kena terangkan semula dalam erti kata dia adalah asid kuat ataupun asid lemah. Okey, contoh jawapannya asid hidroklorik ialah asid kuat yang mengion lengkap dalam air, menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang tinggi. Awak kaitkan dengan asid kuat dan definisinya. Asid etanoik pula ialah asid lemah yang mengion separa dalam air, menghasilkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Asid etanoik awak kaitkan dengan asid lemah dan definisinya. Okey. Kemudian jadi apa kaitannya asid kuat dengan asid lemah dengan nilai haba? Okey, untuk asid lemah ini disebabkan kepekatan ion hidrogen yang rendah. Ini bermaksud masih banyak lagi asid etanoik yang wujud sebagai molekul. Okay. Jadi untuk dia bercerai menjadi ion hidrogen, haba akan diserap. Okay. Jadi haba yang dibebaskan oleh pembentukan air diserap semula oleh molekul asid etanoik untuk mengion lengkap. Okay, jadi untuk soalan ini boleh jadi dia ada 3 markah ataupun 4 markah. Maksimum dia 5 markah lah. Okey. Okey, kita sambung untuk bahagian yang terakhir dalam termokimia. Okey. Contoh-contoh aplikasi tindak balas eksotermik dan endotermik dalam kehidupan harian. Okey, untuk tindak balas eksotermik, contoh-contohnya ialah makanan atau minuman tersedia panas tanpa pemanasan dari luar. Okey, maksudnya ini awak tak perlu melakukan pemanasan lah untuk makanan itu menjadi panas ataupun sejuk. Okey, dia ada tindak balas kimia dalam tu. Okey. Tindak balas termit digunakan untuk kimpalan kereta api. Okey. Kemudian pembakaran bahan api digunakan untuk memasak. Ini tindak balas eksotermik yang membebaskan haba. Kegunaan di dalam kehidupan kita. Untuk endotermik, contoh-contohnya ialah PET gel, meredakan demam. Ini cool fever yang awak biasa gunakan. Kalau demam panas, kita tampalkan cool fever. Dia rasa sejuk. Dia akan menyerap
haba yang dibebaskan oleh dahi awak waktu awak demam panas tu. Okey, kemudian tin minuman sejuk kendiri. Minuman di dalam tin sejuk tanpa disimpan di dalam peti sejuk ataupun ais. Okey. Kemudian serbat. Lidah akan berasa sejuk semasa memakan serbat. Okey. Okey, ini latihan ruang kosong lah dalam modul awak tu. Jadi awak isikan aplikasi dalam jadual ini. Okey, soalan tambahan. Perpeluhan menyebabkan badan berasa sejuk. Adakah perpeluhan tindak balas endotermik atau tindak balas eksotermik? Terangkan jawapan anda. Okey, ini dikira soalan kebat. Okey, contoh jawapan ya. Okey, kenapa kita berpeluh? Kita berpeluh sebab badan berasa panas. Okey, badan berasa panas itu ialah proses membebaskan haba. Okey, membebaskan haba ialah tindak balas eksotermik. Okey. Jadi badan kita ni dia tahu kalau rasa panas sangat, badan akan merembeskan air melalui kulit. Okey, iaitu proses perpeluhan, mengeluarkan peluh. Okey. Kenapa dia perpeluhan ini berlaku? Okey. Perpeluhan ini akan menyerap haba yang dibebaskan oleh badan. Perpeluhan ialah tindak balas endotermik. Okey, kerana air peluh itu menyerap haba dari badan kita. Okey, jadi air peluh itu akan menyejat. Dia menggunakan haba dari badan itu untuk menyejat dari cecair kepada gas. Jadi perpeluhan sebenarnya ialah tindak balas endotermik. Okey, kerana dia menyerap haba dari badan. Okey, seterusnya apakah nilai bahan api ya? Ini bahagian yang terakhir, nilai bahan api. Okey, sebelum itu apakah maksud bahan api? Okey, bahan api ni ialah sebatian yang terbakar dalam udara untuk menghasilkan tenaga haba. Okey, apa-apa sebatian lah yang boleh terbakar, dia akan menghasilkan tenaga haba. Okey, setiap bahan api mempunyai haba pembakaran yang berlainan. Okey, lebih nilai bahan api, apa maksud nilai bahan api? Kuantiti tenaga yang terbebas apabila 1 gram bahan api dibakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. Okey. Definisinya berbeza dengan haba pembakaran. Kalau haba pembakaran, dia ada perkataan 1 mol. Okey, 1 mol bahan terbakar. Kalau nilai bahan api, dia menggunakan 1 gram bahan api dibakar. Itu saja perbezaannya. Okey, perbezaan dari segi unit 1 mol dan 1 gram. Okey. Jadi, kalau haba pembakaran, unitnya ialah kilojoule per mol. Untuk bahan api, nilainya ialah kilojoule per gram. Kj G-1. Okey, nilai bahan api dapat ditentukan dengan nilai haba pembakaran. Kalau kita nak cari nilai bahan api, iaitu unit kilojoule per gram, caranya ialah kita gunakan nilai haba pembakaran bahagikan dengan jisim molar bahan tersebut. Okey, kalau awak ada haba pembakaran dan jisim molar, dapatlah kita cari nilai bahan api. Okey, kita permudahkan hubungan itu dengan segitiga macam ni lah. Okey, dalam segitiga ni, haba pembakaran di atas, nilai bahan api dengan jisim molar di bawah. Macam mana kita nak guna segitiga ni? Okey.
Kalau kita nak cari nilai bahan api, saya hilangkan nilai bahan api. Maksudnya kita nak cari apa dia. Okey, caranya ialah haba pembakaran bahagi jisim molar. Nampak tak hubungan dia dengan formula yang ditunjukkan di atas. Nilai bahan api ialah haba pembakaran bahagi jisim molar. Okey, nilai bahan api ialah haba pembakaran bahagi jisim molar. Kalau kita nak cari nilai haba pembakaran, ini penyelesaian masalah lah. Saya hilangkan haba pembakaran. Maksudnya kita nak cari nilai haba pembakaran. Caranya ialah nilai bahan api darab dengan jisim molar. Okey. Kalau melintang, darab. Kalau menegak, bahagi. Okey. Contoh perhitungan. Haba pembakaran oktana ialah negatif 5,500 kJ per mol. Haba pembakarannya negatif 5,500. Hitung nilai bahan api bagi oktana. Okey, kita guna segitiga tadi. Kita nak cari apa? Nilai bahan api. Jadi, kita hilangkan nilai bahan api itu. Tinggal haba pembakaran per bahagi jisim molar. Okey. Ini penyelesaiannya. Kita cari dulu jisim molar. Kan? Nak cari nilai bahan api ialah haba pembakaran bahagi jisim molar. Haba pembakaran dah ada dalam soalan. 5500. Jisim molar ni kita kena cari. Okey. Diberi formulanya C8H18. Jadi, C8 ini darabkan dengan jisim atomnya 12. 8 darab 12. Tambah H18. 18 darab jisim atomnya 1. Okey, jadi jisim molar bagi oktana ialah 114 gram per mol. Dan kita akan kira nilai bahan api, iaitu haba pembakarannya. Tak perlu letak tanda negatif. Okey? Tulis saja nilai dia. 5500 kJ per mol bahagi dengan 114 gram per mol. Okey, kita akan dapat jawapan 48.2 kJ per gram. Unit ya, kilojoule per gram. Sebab ini nilai bahan api. Okey, kita ada pelbagai jenis bahan api. Okey, seperti yang awak dapat lihat dalam jadual. Kalau kayu, nilai bahan apinya 20. Metana 27. Arang 30, etanol 30, petrol 34. Kereta kita guna petrol. Kerosin 37. Kerosin ni ialah minyak tanah. Gas asli 50. Gas asli ni ialah gas asli maksud gas asli. Dia campuran beberapa jenis gas hidrokarbon seperti metana, etana, propana, butana dan pentana. Campuran beberapa jenis gas. Hidrogen. Nilai bahan apinya 143 kJ per gram. Okey. Jadi setiap bahan api ni kesesuaian dia untuk digunakan adalah berbeza-beza disebabkan oleh beberapa faktor. Okay. Kalau gas memasak, itu ialah gas butana. Okay. Kalau kenderaan, kita guna petrol. Boleh tak petrol kita gantikan dengan metana? Sesuai ke tidak? Okay, jadi ada beberapa faktor lah untuk kita rujuk supaya dia sesuai atau tidak dengan kegunaan kita. Okey, faktor-faktornya ialah yang pertama, adakah bahan api itu mudah didapati dan sumbernya banyak ke tidak sumbernya? Macam petrol kan? Okey, petrol mudah didapati dan sumbernya masih banyak. Jadi petrol ni sesuailah untuk kenderaan.
Tapi sesuai tak dengan dijadikan gas memasak? Okey. Kita juga kena lihat faktor nilai bahan api. Kemudian kos, dari segi kos. Okey, dan kesan bahan api terhadap alam sekitar. Okey, kesan bahan api terhadap alam sekitar. Kalau bahan api itu menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan gas karbon monoksida, iaitu gas rumah hijau yang menyebabkan pemanasan global. Sesuai tak bahan api itu untuk dijadikan bahan api lah? Sesuai tak dia dijadikan bahan api? Mestilah tak sesuai kan, sebab dia memberikan kesan terhadap alam sekitar. Dari segi kos, kita kena tengok juga kos nak menghasilkan bahan api itu tinggi ke rendah. Nilai bahan api. Adakah nilai bahan apinya tinggi ataupun rendah? Contohnya kenderaan. Kenderaan perlukan banyak tenaga untuk dia bergerak. Jadi kalau kita guna metana, sesuai tak guna metana? Sesuai tak guna kayu api untuk menggerakkan kenderaan? Dari segi kosnya pula, dari segi sumbernya. Okay, itu benda-benda yang kita kena fikirlah. Sebab itu perubahan teknologi kenderaan kita dah berubah. Kalau dulu kereta api guna kayu api. Kayu api ni dibakar untuk memanaskan air. Air itu akan menghasilkan uap air, iaitu steam. Steam ni akan memutarkan turbin, iaitu dinamo. Dinamo tu akan menggerakkan kereta api. Okay. Tapi sekarang kita dah berubah menggunakan tenaga elektrik. Okey, jadi ini latihan dalam modul apa maksud bahan api, apa maksud nilai bahan api, itu awak lengkapkan. Faktor-faktor pemilihan bahan api, ini juga awak isi. Kemudian soalan ini, uji diri. Pilih satu bahan api yang sesuai untuk menggantikan petrol dalam kenderaan berdasarkan jadual. Bandingkan bahan api yang anda pilih itu dengan petrol dari segi kesan terhadap alam sekitar. Okey? Jadi ini saya tak bagi jawapan dia. Awak kena cari sendiri. Ada handphone, ada line internet, boleh Google jawapannya. Yang mana sesuai untuk menggantikan petrol dari segi kesan terhadap alam sekitar. Okey, buat soalan ini dan hantarkan jawapan awak kepada saya. Dia ada satu lah jawapan yang paling sesuai dalam tu dari segi kesan terhadap alam sekitar. Okey, awak cari dia. Okey, so kita dah habis secara tak rasminya untuk bab termokimia ni. Ini senarai semak penguasaan kandungan. So awak tengoklah benda-benda yang awak mesti kuasai dalam bab ini. Kalau awak rasa belum menguasai, awak kena buat ulang kaji semula lah. Okey? Kecuali yang last kali tu menghurai eksperimen. Itu kita belum buat lagi. Eksperimen. Yang selebihnya tu, itulah apa yang awak perlu kuasai untuk bab ini. Dan persediaan untuk kita menjalani peperiksaan SPM nanti. SPM format baru tapi formatnya tidaklah terlalu jauh bezanya. Okey, dalam modul awak saya sediakan satu ruang untuk awak buat peta minda. Okey, jadi sila buat peta minda nota yang mudah untuk diri sendiri. Okey, bukan untuk kegunaan saya, bukan untuk kegunaan orang lain, tapi untuk kegunaan diri sendiri. Nanti bila nak exam takkan awak nak rujuk berpuluh-puluh muka surat untuk bab termokimia kan? Okey, jadi kita study study smart. Okey, buat satu peta minda yang padat. Okey, dalam satu muka surat tu semua adalah, hampir semua ada untuk awak buat rujukan. Okey, kita kena study smart. Bukan setakat hard tapi kena study smart.